Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam pelajaran pengetahuan agama Islam. Hari ini kita akan belajar sejarah Islam dalam tajuk kejatuhan kerajaan Bani Umayyah dan sebab-sebabnya. Sebelum memulakan pembelajaran, baca arahan terlebih dahulu. Penuntut-penuntut diarahkan supaya menyediakan buku teks dasar pengajian Islam 4, kemudian buka tajuk pelajaran, dan jangan lupa baca doa sebelum belajar, dan berikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, insya Allah akan diterangkan tentang sebab-sebab kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Alhamdulillah, sebelum ini kita sudah belajar mengenai tentang kerajaan Bani Umayyah selepas Hisham, yang mana ketika itu dikatakan merupakan zaman kelemahan kerajaan Bani Umayyah. Dan apabila khalifah yang terakhir dibunuh, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, maka tamatlah juga kerajaan Bani Umayyah. Apakah sebab kejatuhan kerajaan Bani Umayyah? Antara sebab-sebab yang membawa kepada kelemahan dan kejatuhan kerajaan Bani Umayyah di tangan kerajaan Bani Abbasiyah itu ialah yang pertama, kerajaan Bani Umayyah didirikan dengan cara rampasan kuasa dan secara kekerasan, bukan berasaskan kerelaan hati seluruh rakyat Islam atau sebilangan besar umat Islam. Pemberontakan di kalangan rakyat tercetus disebabkan perasaan tidak puas hati terhadap pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Yang kedua, penghinaan dan penindasan yang dilakukan ke atas Bani Hashim dan golongan Syiah. Muawiyah menjadikan cacian ke atas Sayyidina Ali sebagai satu perkara mustahab disebut di atas mimbar dalam khutbah Jumat di seluruh negara. Tindakan ini menyebabkan kebanyakan orang-orang Islam merasa kesal. Sebab itu Muawiyah dianggap orang pertama atau tokoh politik yang pertama yang mementingkan politik berbanding agama. Inilah yang menyebabkan suku Bani Hashim dan golongan Syiah menentang kerajaannya berhabis-habisan. Lebih-lebih lagi setelah Husain bin Ali dibunuh dengan kejam oleh tentara Yazid di Karbala. Yang ketiga, cara pelantikan khalifah juga menyebabkan persengketaan sesama sendiri antara keluarga Bani Umayyah. Contohnya, Marwan bin Al-Hakam yang melantik anaknya Abdul Malik menjadi khalifah selepas Abdul Malik
ialah Abdul Aziz. Perkara ini memecah belahkan keluarga Bani Umayyah kerana Abdul Malik lebih mementingkan anaknya daripada saudaranya. Lalu dia cuba menyingkirkan Abdul Aziz dan melantik anaknya Al-Walid menjadi khalifah bakal gantinya. Yang keempat, hukuman yang tidak adil yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan perasaan hasad dengki yang dilakukan oleh sesetengah khalifah sebagai tindakan membalas dendam untuk kepentingan diri sendiri. Hasilnya, terkorban beberapa jiwa yang pernah berjasa besar kepada kerajaan. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang-orang Islam dan mencetuskan semula fahaman perkawan dan fanatik keturunan. Contohnya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang membunuh 2 orang panglima perang yang berjasa, yaitu Muhammad bin Al-Qasim dan Qutaibah bin Muslim dengan alasan tidak munasabah. Begitulah penerangan mengenai kejatuhan kerajaan Bani Umayyah dan sebab-sebabnya. Mari kita ulang semula tentangnya. Yang pertama, didirikan dengan cara rampas kuasa. Kerajaan Bani Umayyah terbentuk atas dasar rampas kuasa dan kekerasan, serta bukan dengan kerelaan hati seluruh umat Islam. Ini menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati di sepanjang pemerintahannya. Yang kedua, penghinaan dan tindasan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Penghinaan dan tindasan yang dilakukan oleh Bani Umayyah terhadap Bani Hashim dan golongan Syiah dalam khutbah Jumat benar-benar mengesalkan hati kebanyakan orang Islam. Yang ketiga, cara pelantikan khalifah yang menyebabkan persengketaan sesama sendiri. Menjadikan jawatan khalifah sebagai hak keturunan yang menyebabkan berlaku perselisihan sesama sendiri. Sistem pelantikan 2 putra mahkota dalam satu masa yang mana dengan cara ini menyebabkan berlakunya rampas kuasa di antara keluarga Bani Umayyah. Yang keempat, pemerintahan yang tidak adil dan mengikut kepentingan sendiri. Menjalankan pemerintahan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan dan membuat hukuman berdasarkan hawa nafsu serta perasaan hasad dengki untuk kepentingan sendiri. Begitulah penerangan ringkas mengenai tajuk kita hari ini, yaitu tentang kejatuhan kerajaan Bani Umayyah dan sebab-sebabnya. Insya Allah kita akan berjumpa di dalam penerangan yang akan datang. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.